bunga hutan, suci bersih, tidak bernoda. Kalau hati tidak iman, jatuh kasih sampai tergoda. Nama saya Umar Uzair, yang sepenuhnya Umar Uzair bin Muhammad Zain. Hari saya bulan Jun, 17 hari bulan tahun 1987. Jadi kira-kira tahun ni sudah 36 tahun lah. Dan saya berasal daripada Johor Bahru, dibesarkan di Johor Bahru. Dan ibu saya orang Singapura, ayah saya orang Minang di Melaka. Jadi saya banyak membesar di Johor dan juga di Singapura. Kalau sekarang memang bidang saya puisi lah, lagu-lagu puisi, syair. Sebab saya bukan, walaupun saya memang dalam bidang sastra tu, tapi saya dan menghasilkan puisi-puisi, tapi saya bukan seorang deklamator. Saya bukan seorang pendeklamasi. Tapi saya sudah menyanyi daripada kecil, dan menyanyi tu daripada umur 6-7 tahun tu saya dah dibawa oleh ayah ke banyak pertandingan banyak pertandingan di Johor Bahru, terutama bintang irama Malaysia di Johor. Dan ayah seorang pemuzik, dia seorang drama di RTM, tak silap saya di RTM Melaka dululah. Jadi dia memang suka untuk tengok saya menyanyi lah kan. Jadi dia memang kata tahun macam tu saya cuba memahami lah kan apa cerita Badai Semalam ni kan. Jadi saya tertarik dengan bahasa-bahasa Khadijah Hashim masa tu. Dan saya rasa Badai Semalam satu karya yang sangat hebat lah untuk seorang remaja atau seorang budak kecil untuk faham. Jadi yang menolak saya ke depan masa tu adalah Faizal Tahani, Khadijah Hashim dan juga Ramli Awang Mursyid. Karya tiga tokoh itulah yang saya baca. Jadi bila saya dah dewasa, saya cuba mencari-cari arah lah apa yang sesuai untuk saya masuk dalam satu bidang tu. Tapi ini berbalik pada kita punya tanggapan keluarga lah kan. Bila kata nak jadi penulis ataupun ahli seni ni, masa tu bukan macam sekarang lah kan. Sekarang ni kalau kita nak jadi artis, biasanya keluarga akan sokong lah. Jadi semasa tu saya tidaklah dapat persetujuan daripada keluarga kan untuk bergelar anak seni itulah kan. Terutama sebagai seorang penulis ataupun walaupun menyanyi tu banyaklah tawaran saya sangat banyak masa tu, termasuklah dengan Jojo Production, Tan Sri Jojo saya hampirlah sign kontrak dengan Tan Sri Jojo yang baru Michael Jackson tu kan, Malaysia. Tapi itu kerana orang kata pemahaman keluarga tidak terbuka seperti sekarang kan. Jadi saya melalui jalan seni yang panjang. Jadi habis di Aswara, saya agak terkontang-kanting lah masa tu kan, 2008 macam tu. 2010, 2011 macam tu. Dan saya dipertemukan dengan sastrawan negara Datuk Dr. Kemala. Jadi sebenarnya yang menemukan saya dengan puisi tu adalah almarhum sastrawan negara Datuk Dr. Kemala. Saya berguru dengan dia. Berguru tu bukan bermaksud dia ajar saya, bukan maksud dia ajar saya menulis puisi, tapi berguru tu dia membawa saya ke semua acara seni. Di saat saya masa tu ke mana nak pergi, sebab kita habis daripada Aswara tu kita nak bekerja kan, nak mencari career lah kan. Penerimaan masyarakat terhadap bahasa kan, kita nak memahamkan masyarakat tu lah kan. Saya memang masih sampai sekarang ni pun saya masih cuba untuk memahamkan masyarakat kan. Macam usia saya 20-an ke 30-an tu, itu usia saya untuk memahamkan orang-orang di dalam bidang tu. Orang-orang dalam bidang tu supaya mereka tahu yang saya di situ bukanlah untuk suka-suka kan. Tapi sekarang ni
Jadi bila dapat perhatian daripada tuanku masa tu untuk membuat persembahan lagu-lagu puisi, itu satu pencapaian peribadilah. Bukan saja untuk saya tapi untuk seluruh orang warga sastra lah kan. Supaya mereka tahu puisi ni ada tingkat-tingkat yang kita dapat capai. Yang pertama yang aku mahu itu puisi saya tahun 2012 tapi dirakam secara dipasarkan secara rasmi pada 2015 yang aku mahu. Kemudian Pintalah Aku ke Sana 2016 itu satu album juga, sebuah album dan ada beberapa lagu termasuklah Memiliki Kau. Kemudian pada 2019 album yang ketiga Hasrat Sang Enggang. Album ketiga ni banyak bermain dengan elemen burung lah. Cendrawasih, Hasrat Sang Enggang, Syair Burung Pungguk ya. Kemudian yang terakhir tu Cendrawasih yang dijadikan single pada 2021. Cendrawasih tu daripada album Hasrat Sang Enggang tapi diambil keluar menjadi single pada 2021 Cendrawasih. Jadi Cendrawasih tu merupakan lagu yang paling mendapat perhatian lah daripada pendengar kan. Sudah sampai ke Belanda ya, ke Hong Kong pendengar-pendengarnya. Maksudnya maknanya lagu-lagu yang begitulah yang saya harus hasilkan selepas ni. Okey, Puitika ni bila saya banyak buat persembahan di luar, saya lihat banyak belia-belia yang turut serta seperti bila saya ke Istanbul, ke Moskow, ke Kazakhstan dan sebagainya tu, banyak seniman-seniman belia mereka yang aktif di sana kan. Dan mereka gunakan konsep musikalisasi puisi. Jadi bila saya di Malaysia, konsep tu memang agak tabu lah, tak ada. Tak ada konsep musikalisasi puisi tu di sini. Jadi bila saya balik sini tahun 2017 tu, saya rasa saya perlu buat sesuatu untuk sampaikan puisi saya, untuk memperkenalkan sastrawan-sastrawan kita kepada masyarakat. Jadi saya buat satu gagasan atau usaha ni, namanya Puitika. Puitika itu bermaksud nada-nada yang indah dalam persembahan lah. Tak semestinya dalam bahasa, dalam tarian, lukisan, ya, teater dan sebagainya. Jadi pertama kali kita adakan di Istana Budaya. Terus saja kita adakan di Istana Budaya 2017 bersama dengan sebaris seniman-seniman belia dan juga sastrawan negara untuk Kemala. Jadi itu usaha pertama saya lah pada 2017 untuk memperkenalkan puisi dalam bentuk persembahan, bukannya dalam bentuk baca puisi. Dia berbeza dengan acara puisi biasanya selepas ini kami persilakan, ada tak macam tu. Dia satu fragmen atau persembahan yang panjang selama 1.5 jam tanpa henti. Jadi itu yang saya buat di sini sejak 2017 dan kita telah kembangkan ke banyak tempat, termasuklah di Museum Negeri Terengganu, di Menara Alustar, di tapak arkeologi Sungai Batu Kedah Tua, di Matic, ya. Dan yang terbaru sekali di Langkawi, dan yang paling terbaru sekali di Royal Belum. Cendrawasih sebuah karya daripada seniman Singapura, almarhum Zaidin Nadir. Cendrawasih ni sebenarnya sebuah lagu, sebuah cerita tentang seseorang yang meminati orang yang disuka tapi takkan dapat pun. Nah, kerana dia adalah dia hanyalah burung yang dia hanyalah orang biasa yang tidak dapat sampai untuk dapatkan cendrawasih tu kan. Kerana kita tahu cendrawasih tu burung daripada syurga kan. Jadi cendrawasih ni dia untuk dia dapatkan cendrawasih ni, dia harus beri terlalu banyak benda kan, dan dia tak mampu nak buat pun. Cerita tentang putus asa lah sebenarnya. Putus asa untuk mendapatkan sesuatu ataupun seseorang yang dia nak tu, cendrawasih. Dan bahasanya pun memang sangat indah lah kan. Jadi cendrawasih ni, kalau dalam lagu tu cendrawasih tu minta buih lautan, minta kalungkan bulan, ya.
Jadi benda-benda yang mustahil untuk dia buat lah. Itu cerita tentang, maksudnya dia dia menerima tapi menolak kan. Dia tak adalah kata dia tak nak, tapi dia memberi syarat-syarat itu sebagai satu penolakan. Jadi apa perbezaan bahasa ataupun pengaruh bahasa Melayu Malaysia dan juga bahasa Melayu Indonesia? Kenapa mereka lebih berjaya kan? Sebab kegunaan ataupun contohnya macam di sini kalau kita masuk KFC ataupun masuk mana-mana kedai lah, mereka masih welcome sir. Mereka guna bahasa Inggeris. Beza di sana kita sampai di airport ataupun di lapangan terbang tu, kita dah dengar bahasa Indonesia. Kita tak ada elemen-elemen luar di sana kan. Itu maksudnya mengapa sastera mereka berjaya kan. Bukan hanya di dalam kelompok mereka je, tak. Mereka gunakan sastera tu sampai orang kata sejak daripada orang atau masyarakat luar datang ke Indonesia. Beza di sini. Bila saya ke Indonesia, saya sampai di Jakarta, kita dah lihat bahasa mereka. Dan masyarakat mereka di sana pun cakap bahasa Indonesia yang kemas, yang sedap. Beza di sini. Sampai di sini kita nampak bahasa Inggeris, bahasa tu dan sebagainya, banyak bahasa. Termasuklah bagaimana orang pertama yang sambut kita di lapangan terbang tu, apa bahasa mereka gunakan. Beza. Itulah punca kenapa bahasa mereka berjaya. Dan apabila bahasa mereka berjaya, sastera mereka akan berjaya. Kan? Dia sebenarnya bahasa dulu, bukan sastera dulu. Bahasa yang perlu ditamakan, baru datang sastera tu. Kan? Bila macam di sini, kita masih berbincang tentang bahasa. Kan? Bahasa Melayu, memartabatkan bahasa Melayu, memperkasakan bahasa Melayu dan sebagainya. Jadi itu isu-isu yang tak sepatutnya dibincangkan. Selagi kita bincangkan, selagi itulah kita tak konsisten tentang bahasa Melayu itu kan. Jadi bila bahasa Melayu kita belum dibulatkan, sastera apatah lagi kan. Jadi sebenarnya berbalik kepada kita punya tanggungjawab sosial kita sebagai masyarakat kita kan. Jadi itu sebenarnya tanggungjawab saya untuk terus memperkenalkan sastera kepada masyarakat. Kata duta kecil bahasa kan, supaya orang tahu kita perlu cakap bahasa Melayu, kita perlu gunakan bahasa Melayu kan. Sastera tu lah sampingannya sebenarnya. Yang saya utamakan tu adalah bahasa Melayu itu sendiri. Supaya masyarakat faham yang kita ada kita punya jati diri kita kan. Sebab setiap negara, setiap bangsa ada bahasa-bahasa dia. Saya guna salam takzim, saya guna bahasa-bahasa ini. Saya tak guna bahasa campur. Itu tanggungjawab saya kan. Orang gelak, orang ketawakan, orang perli, itu biasa, tapi pada saya satu hari nanti mereka akan hargai apa yang saya buat. Mungkin bukan sekarang lah, mungkin sekarang tak apa kan, tak apa. Dan saya pun tak adalah kata cakap Indonesia tak. Ini bahasa kita kan, bahasa kita sama, cuma mungkin kosakata ataupun makna-makna tu lain kan. Tapi ini semua benda yang sama kan, yang kita gunakan. Contohnya di Indonesia sastera, contohnya rebab di Indonesia tu, kita di sini jumpa di Istana Budaya. Kita jumpa seni tu di jalanan. Di rebab tu mereka main di jalan. Sebab tu seni sana berjaya. Berbeza dengan sini, kita agak eksklusif kan. Kenapa seni tu sama juga sastera. Masyarakat mereka di sana berbahasa, pada mereka tu bahasa biasa lah kan. Sebab mereka gunakan seharian. Kalau kat sini mereka anggap itu bahasa yang seni atau sastera. Saya tak faham kenapa lah. Saya tak faham kenapa kan. Kadang-kadang bila saya cakap tu macam ni, mereka kata terlalu kata bahasa tinggi. Padahal itu bahasa yang biasa kan. Cuma kita kurang gunakan. Itulah benda yang sama sebenarnya. Benda yang sama. Sebab saya apabila saya ke mana-mana lah kan, kadang orang sapa saya dengan bahasa Inggeris kan, itu satu benda yang saya tak suka kan. Saya tak suka bila ke beli barang ataupun ke pusat beli belah ke apa-apa ke, mereka guna bahasa Inggeris kan, sedangkan kita ada dekat Malaysia. Walaupun orang kata negara orang kata berbeza kaum, tapi bahasa kita harus satu.
Pasal kita mesti bahasa Melayu kan. Dan satu lagi, banyak acara-acara di Malaysia ni walaupun berkisahkan tentang seni, tapi tajuk-tajuknya dah jadi bahasa Inggeris kan. Isi dia jadi bahasa Inggeris. Tajuk ni bahasa Melayu, tapi isi bahasa Inggeris. Tu tak sedap lah kan. Itu satu benda yang sangat bahaya kan. Itu yang saya cuba untuk buat satu acara yang besar dan menggunakan 100% bahasa Melayu supaya orang faham yang kita mesti gunakan bahasa Melayu tu sebagai satu fokus. Poetika tu satu kataan. Dia kata poetic justice lah. Dalam maksudnya poetika tu nada-nada ataupun perkataan-perkataan, perkara-perkara yang indah lah yang dibuat dalam satu hal seni tu. Dasawarsa tu berabad-abad lah kan. Cinta Mani tu adalah satu tingkat kecintaan yang tinggi. Saya harap penggemar ataupun yang ingin bergerak sebagai yang bergiat aktif dalam bidang lagu-lagu puisi ni supaya dapat mengenal dululah apa itu puisi kan. Tanpa mengenal puisi atau mengenal bahasa-bahasa yang tertentu, kita tak dapat mengenal apa itu lagu puisi. Tengoklah apa yang terjadi kan. Saya tak rencana apa-apa. Tapi dalam bidang muzik, sebenarnya saya ingin merakamkan sebuah lagu bersama beberapa seniman-seniman lah kan. Selain daripada saya ingin melihat lebih banyak perhatian daripada pihak-pihak tertentu untuk mengangkat seni dan sastra puisi ni. Tapi secara peribadi tu tidak adalah khusus sebenarnya. Saya lebih kepada apa yang dapat dimajukan kepada masyarakat.